Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadika salihin. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa zidna 'ilman nafi'a wa lisanan dhakira wa qalban khashi'a wa 'amalan mutaqabbala ورزقا حلالا طيبا واسعا والحمد لله رب العالمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita akan teruskan pengajian kita masih lagi pada syarah hadis yang pertama, hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kita ulang lagi dan ulang lagi. Jadi semoga dengan pengulangan itu kita dapat menghafal juga, kembali balik kita menghafal di sudut usul dan juga kawaidnya. Maknanya kita menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun pada usul hadis. Usul hadisnya adalah innamal a'malu binniyat. Itu usul pada hadis. Qawaidnya kembali balik dengan apa yang telah saya tulis. 3 qawaid, antaranya yang disebut oleh ulama, la thawaba illa binniyati. Tidak ada pahala satu amal melainkan mesti ada niat sewaktu mengamalkannya. Maksudnya bukan semua amal, tetapi amal-amal yang ada kaitan kewajipan, kefarduan, bahkan menjadi rukun pada amalan tersebut, yakni adanya niat suatu beramal ataupun suatu melaksanakan apa yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada amalan tersebut, seperti mana contoh wudu, seperti mana contoh puasa, seperti mana contoh solat. Dan qawaid yang kedua, al-umuru bimaqasidiha. Satu-satu perkara, makna satu urusan, tentulah perkara dan urusan itu dikaitkan juga dengan amalan. Di maqasidiha, kembali balik pada maksud, tujuan, mengapa agaknya dia mengamalkannya. Jadi ada lagi satu qawaid, tapi kita boleh lihatlah. Walaupun begitu, apa yang perlu kita ketahui di sini, yakni berkaitan dengan kesinambungan niat dan juga dengan amal-amal yang lain, seperti mana yang telah kita pelajari pada sebelum ini, yakni berkaitan hubungan niat dengan solat. Dan antara persoalan yang ditanyakan adalah lihat pada apa yang telah sama-sama saya apa yang telah saya share, yang sama-sama kita akan lihat di sini, dan boleh juga tengok dalam nota yang telah saya berikan dalam WhatsApp group tu. Itu antara nota pengajian kita pada hari ini. Kalau ditanya ini nota berkaitan apa, maka ini masih berkaitan dengan hadis syarah pada niat. Hanya saja perlu didatangkan contoh-contoh berkaitan dengan niat itu sendiri. Seperti mana sebelum ni saya berikan contoh tentang persoalan niat dalam solat, manakala pada minggu ini ada juga hubungan solat, persoalan niat dengan hal ihwal ibadah-ibadah yang lain. Cuma yang terakhir, soalan yang 7 berkaitan dengan persoalan niat dengan hubungan dengan solat adalah apabila seseorang sedang solat, kemudian dia meniatkan untuk keluar daripada solatnya sebelum dia selesai solatnya dengan sempurna. Adakah solatnya telah batal sewaktu dia meniatkannya? Seperti mana contoh solat zuhur, sama ada dia mengikut imam ataupun tidak, cuma mungkin dalam rakaat yang kedua dia niat nak keluar daripada solat. Maksudnya mungkin dia niat untuk buat solat yang lain ke, seperti mana kalau saya sebutkan sebelum ni, tidak mengapa seseorang yang telah niat solat fardu kemudian dia menukar solat fardu tadi, ini pada niatnya untuk menjadi solat sunat, tetapi jatuh pada solat sunat mutlak, tidak jatuh pada solat rawatib, maka diharuskan, diperbolehkan. Akan tetapi kalau sekiranya seseorang itu solat sunat kemudian dia niat untuk solat fardu, maka tidak diperbolehkan, bahkan tidak sah.
Maknanya tak boleh ditukar menjadi solat fardu ataupun solat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya saja pada soalan yang ketujuh, seseorang sedang solat, cuma dia niat untuk keluar daripada solat. Maksud niat keluar daripada solat di sini adalah mungkin kalau sekiranya dia seorang makmum, maka dia niat untuk mufaraqah, seperti tulis di situ, ataupun mungkin selain pada itu, apapun dia belum menyelesaikan akan solatnya. Cuma dia niat, maksud niat di sini dia melintaskan khatirah, satu lintasan, aku nak keluar daripada solat ni. Ataupun dia kata aku nak batalkan solat ni. Maka kata ulama-ulama kita solatnya batal. Tengok pada jawapan tu. Solatnya batal ketika dia meniatkan untuk keluar daripada solatnya. Sama ada dengan sengaja ataupun tidak. Nah, ini perlu kita tahu. Ini berkaitan dengan niat kan? Maknanya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Mana ada kaitan dengan niat, ada kaitan juga dengan perbuatan. Lalu kalau sekiranya dia niat untuk keluar pada solat, walaupun belum keluar daripada solat, tetapi niat itu telah menyebabkan satu amal berlangsung walaupun tak zahir pada amal. Jadi kata ulama-ulama kita bahawasanya solatnya batal. Sama ada dengan sengaja ataupun tidak. Sebab apabila kita solat yang diperintahkan dalam solat, wa aqimus solat ala dzikri, dirikanlah solat semata-mata untuk ingat aku, maknanya ingat Allah. Lalu mengapa pula ada masuknya sesuatu selain daripada itu? Pula. Yang kedua, sama keadaannya seseorang yang niat untuk mufaraqah, maksudnya keluar daripada mengikuti imam suatu solat. Maknanya ialah pada mulanya dia takbiratul ihram bersama imam kerana niatnya pun memang untuk ikut imam. Tetapi mungkin di pertengahan solat, maka dia niat untuk mufaraqah daripada imam, mungkin imamnya solat terlalu lama berdirinya, panjang bacaannya, ataupun mungkin terlalu laju sehingga menghilangkan khusyuknya. Maka dia niat untuk mufaraqah, maka keluar daripada solatnya. Dia niat, aku nak keluar daripada solat. Aku niat untuk berpisah mengikut imam ini. Maka pada ketika itu, batalah solatnya. Dia tidak boleh teruskan lagi solatnya. Melainkan kalau sekiranya dia niat mufaraqah, ada dua. Satu, niat mufaraqah dan niat untuk keluar daripada solat, maka terus batal solatnya. Tetapi kalau sekiranya sekadar niat untuk mufaraqah, maksud bukan untuk keluar solat, hanya keluar bermakmumkan imam tadi. Maknanya keluar tidak mahu jadi imam dia. Tidak mahu berimamkan dia. Maka ini tidak membatalkan solat. Maknanya ada dua perkara lah di sini. Walaupun begitu, yang pertama itulah jawapan daripada apa yang ditanyakan. Kalau sekiranya seseorang itu solat, kemudian yang niat nak keluar daripada solat, niat tadi menunjukkan pada satu perbuatan yang mana walaupun perbuatan itu belum dizahirkan, tetapi niatnya telah diterima, makna batallah solatnya. Jadi ini selesai pada bahagian yang pertama. Dan soalan yang terakhir berkaitan dengan ibadah solat yang ada kaitan pula dengan niat. Jadi seterusnya sambungan pengajian kita berkaitan dengan niat juga dan hubungan dengan taharah. Maksud taharah ni adalah ibadah bersuci seperti mana wuduk ke, istinja ke, mandi ke, ataupun yang berkaitan dengannya. Yang pertama, jadi apa saja yang saya tulis berkaitan dengan soalan-soalan ini sebenarnya berkaitan dengan perbincangan perbahasan ulama, lalu apa yang dibahaskan oleh ulama, lalu saya jadikan sebagai satu soalan agar kita lebih mudah untuk memahami. Kadang-kadang kita memahami satu-satu nota ke, satu-satu perbahasan ke melalui soalan yang ditanyakan. Mungkin juga soalan ini antara soalan yang pernah kita tanyakan ataupun ini antara soalan yang memang kita nak tanya. Jadi yang pertama, adakah diwajibkan untuk, itu salah ejaannya, untuk membaca niat mandi walaupun bukan pada mandi wajib?
Apa yang kita ketahui seperti mana yang telah saya sebutkan sebelum ni dalam ibadah mandi, maknanya mandi wajib, khususnya mandi wajib, maka antara perkara yang mensahkan ibadat tersebut berdasarkan qawaid, la sawaba illa binniyati, tidak ada pahala, makna amalan tu tak dapat pahala kalau tak sah melainkan mesti ada niat. Jadi antaranya adalah mandi wajib. Apa? Walaupun begitu, lebih mudah agar saya buat pembahagian tentang mandi ini, di mana ulama-ulama fiqh kita telah membahagikan bab mandi ini ada dua bahagian. Yang pertama, mandi disebut sebagai mandi mutlak. Yang kedua, mandi yang dikaitkan dengan mandi ibadah. Jadi kita lihat apa maksudnya mandi secara mutlak. Mandi secara mutlak ni maksudnya melalui uruf. Di sudut bahasa fiqh ni sebuah uruf. Uruf ni adalah adat kebiasaan untuk membersihkan tubuh badan dengan menggunakan air sabun ataupun air mutlak ataupun apa-apa sahaja yang dapat membersihkan tubuh. Maknanya yang pertama ni tidak ada kaitan dengan mandi wajib, mandi hadas besar ataupun mandi judi pada junub ataupun setelah haid ke, tidak ada kaitan langsung. Ini adat kebiasaan, ini uruf. Uruf ni kebiasaan yang dilakukan seseorang. Maknanya mandi-mandi saja. Jadi kalau sekiranya mandi seumpama ini, maka tidak diperintah ataupun tidak diwajibkan untuk niat. Maka mandi seperti ini tidak diwajibkan adanya niat sewaktu mandi. Maknanya tak perlu saja aku mandi untuk membersihkan diriku daripada sekian. Sebab tidak diperintah pada syarak. Kerana menjadi uruf, maknanya tradisi kebiasaan. Mandi seperti ini juga disebut sebagai amalan bi ghairi zat. Mana amal tanpa adanya zat pada amal yang mempunyai kesinambungan dengan sahnya ibadah. Tidak ada kena-mengena langsung. Jadi oleh kerana itulah mandi biasa-biasalah kita kata ni. Tidak ada sebab munasabab. Maknanya ini disebut sebagai mandi mutlak. Maka mandi yang secara kebiasaan biasa ini tidak diperintah untuk adanya niat. Yang kedua, mandi ibadah. Sama ada mandi sunnah seperti mandi pada hari Jumaat, mandi sebelum hadir untuk solat fardu Jumaat, mandi 2 hari raya, ataupun mandi kerana berjunub atau suci pada haid, maka mandi seperti ini diwajibkan untuk membaca niat ketika mandi. Apabila disebut wajib, mana ada dua hukum di sini. Yang pertama, kalau sekiranya tidak dibacanya, maka pada usul dalam mazhab Syafi'i dia memandang kembali pada usul. Maknanya kalau sekiranya dia tidak baca niat pada mandi wajibnya, mudah kita sebut mandi ibadah ni mandi wajib lah. Selain pada mandi yang sunat, tetapi mesti ada niat juga kalau nak dapat pahala pada yang sunat. Tapi kalau sekiranya mandi itu memang dah masuk mandi yang wajib, memang kena adanya niat. Ini maklum sebenarnya. Walaupun begitu, dua perkara yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kalau sekiranya dia tidak membaca niat, yang maka tidak sah. Apabila tidak sah, dia meneruskan mandinya setelah dia perasan bahawasanya dia tidak membaca niat, maka wajib baginya mengulangi mandinya. Bukannya dia terus berniat saja sedangkan dia telah selesai mandi. Itu tidak boleh. Tetapi hendaklah kembali dia mandi pada basahan ataupun curahan air pertama itu, maka dia pun niat sebagai mandi wajib. Dia tidak boleh meniatkan selesai setelah dia mandi. Maknanya dia mandi dulu dah selesai, setelah selesai barulah dia niat, ya Allah sesungguhnya aku meniatkan mandiku tadi sebagai mandi wajib. Tidak boleh. Disebabkan ulama-ulama kita yang mendatangkan juga salah satu kawaidnya adalah an-niyatu muqaddamatil amal. Muqaddamah maknanya satu-satu niat itu berada di muqaddimah. Muqaddimah yang dimaksudkan adalah yang berada pada awal daripada satu-satu amal. Niyatu muqaddimatul amal itu. Itu antara yang saya dengar daripada guru saya. Jadi kalau sekiranya dia tidak baca niat, maka hendaklah dia mengulangi mandinya.
Bahkan kalau sekiranya dia sedang solat lalu dia teringat bahawasanya sewaktu dia mandi wajib tadi dia tak meniatkan mandi untuk mandi wajib, melainkan dia sekadar mandi biasa. Kalau mandi biasa memanglah tak dibacanya niat sebab tidak ada perintah adanya niat. Lalu solatnya itu tidak sah, bahkan dia disebut sebagai orang yang masih berhadas besar ataupun orang yang masih berhadas lagi lah, makna belum suci daripada hadas. Ini menunjukkan bahawasanya dengan niat itu dia mempunyai zatnya. Oleh kerana itulah sebahagian ulama' kita menyebut mandi seperti ini disebut sebagai bizat, makna satu amal yang ada kesinambungan dengan ibadah. Seperti mana contoh? Seseorang yang berjunub, seseorang yang dalam keadaan haid, kemudian suci pada haid, lalu dia perlu mandi untuk sahnya segala amal ibadahnya seperti mana solat, seperti mana puasa ataupun dengan ibadah-ibadah yang lain yang memerlukan terlebih dahulu untuk mandi wajib. Hanya saja berkaitan dengan puasa itu saja berdasarkan riwayat hadis seseorang masih boleh teruskan puasa walaupun dia dalam keadaan belum mandi wajib lagi, belum mandi hadas besarnya. Tapi berkaitan dengan solat maka tidak sah. Bahkan solat sunatnya juga tidak sah sehinggalah dia mandi terlebih dahulu. Kalau sekiranya tidak ada air ataupun kandungan ataupun air yang ada cukup-cukup untuk minum, maka diperbolehkan baginya untuk bertayamum. InsyaAllah nanti kita akan sampailah juga pada bab tayamum pada syarah-syarah hadis yang disebutkan tentang hukum tayamum pula. Maka wajib mandi seperti ini diwajibkan untuk membaca niat ketika mana mandi. Makna permulaan pada seseorang untuk mandi dia kena bacalah. Sahaja aku mandi hadas besar, ataupun disebut sahaja aku mandi wajib, ataupun disebut kalau yang sunatnya sahaja aku mandi Jumaat, begitu. Kerana Allah, maka selesailah tu. Jangan disebut di lidahnya, sebab itu lafaz niat. Sebab kita telah belajar bahawasanya ulama telah sepakat bahawasanya niat itu bukan pada lafaz di lidah, tetapi niat itu berada dalam hati. Kecuali kalau sekiranya lafaz lidahnya serentak dengan niat yang dia lahirkan, yang dia lintaskan di dalam hatinya, maka terangkatlah dia sebagai seorang yang telah niat tadi. Seperti mana saya sebutkan juga contoh di sini, ni contoh niat paling mudah sekali. Sahaja aku mandi hadas besar kerana Allah, sahaja aku mandi wajib kerana Allah, sahaja aku mandi Jumaat kerana Allah, ataupun sahaja aku mandi sunat Aidil Fitri, Aidil Adha kerana Allah, maka selesailah tu. Maknanya suatu jatuhan air yang pertama di mana saja yang mengenai tubuhnya maka dia niat, maka selesai. Hanya saja disunatkan agar memulai pada bahagian ubun-ubun kepalanya. Itu berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Sebagian lagi ulama mengatakan di pada bahagian kepala kita yang kanan terlebih dahulu. Yang kedua, adakah sah wuduk seseorang sekiranya dia hanya membaca sahaja aku mengambil wuduk tanpa menyebut wajib ataupun fardu? Maknanya kita dah tahu bahawasanya niat dalam wuduk tu dah jadi rukun. Kerana kita nak solat, kita wuduk. Tapi kalau sekiranya kita tak baca niat, kita pun dah tahu tak sahlah solat, tidak sahlah wuduk kita. Kalau tak sah wuduk, maka haramlah bagi kita untuk menunaikan solat seperti mana hadis Rasulullah SAW. Allah tidak menerima solat kamu sehinggalah terlebih dahulu kamu berwuduk. Bahkan Nabi juga menyebut bahawasanya Allah murka kepada orang yang beribadah padanya dalam keadaan masih menanggung najis. Itu yang disebut berhadas. Hanya saja ada dua, mungkin menanggung najis kecil ataupun najis besar. Yang kedua besarlah. Kerana kalau sekiranya dia tidak haid, nak mandi pada suci pada haid ataupun berjunub, itu disebut sebagai, itu maknanya contoh sebagai hadas besar. Tapi kalau sekiranya tidak sampai kepada yang itu, dia hanya sekadar berak kencing saja, maka dia perlu berwuduk, itu untuk menghilangkan hadas kecil saja. Jadi apakah jawapannya di sini kalau dia tak sebut fardu ataupun wajib, seperti mana contoh sahaja aku
Niat wuduk yang wajib kerana Allah. Wajib tu bahkan tak biasa kita sebut iaitu. Mengapa agaknya? Sebab tidak diperintahkan baca. Sebab telah terangkat seseorang telah menunaikan wuduknya tanpa dengan menyebut fardu ataupun wajib. Wuduknya sah walaupun tidak dibaca wajib ataupun fardu. Ini je sudut wuduk ya. Kalau kita belajar yang bab solat, tak sah kalau tak sebut fardu. Kalau solatnya solat fardu lah. Daripada sudut usul, wuduk adalah ibadah tanpa masuknya adat. Maksudnya kebiasaan. Sebab mana ada orang-orang berwuduk hanya sekadar uruf, tradisi. Tapi wuduk ni dah termasuk sebahagian pada ibadah dah. Maka tidak perlu disebut wajib atau fardu. Akan tetapi dalam bab mandi, wajib disebut jika berkaitan dengan mandi wajib kerana dalam hal mandi boleh menjadi adat dan boleh menjadi ibadah. Sebab wuduk ni dia satu saja. Tidak ada orang berwuduk kerana adat. Tidak ada orang berwuduk kerana tradisi. Tidak. Mereka orang berwuduk kerana ada ibadah yang dia nak tunaikan. Lebih-lebih lagi solat lah. Sebab solat tidak akan sah selain kalau sekiranya dia tidak berwuduk. Tetapi berkaitan dengan mandi, dia kena sebutlah sama ada sunat ataupun wajib. Tetapi kalau sekiranya mandi mutlak saja, mandi yang biasa, maka tidak perlu disebutnya. Jadi oleh kerana itulah kata ulama untuk membezakan perbuatan yang ada kaitan dengan uruf dan perbuatan yang dikaitkan dengan ibadah, maka diperintah untuk membaca niat. Yang ketiga, adakah wuduk seseorang itu sah sekiranya ia membacanya ketika berkumur? Apa yang perlu kita ketahui bahawasanya berkumur-kumur ini tak termasuk antara kewajipan ataupun bahagian rukun sewaktu kita berwuduk. Sebab apa yang kita pelajari bahawasanya yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran pada bahagian anggota-anggota wuduk kita ada 4 saja. Iaitulah muka kita, maksudnya wajah, kedua tangan kita, kemudian kepala dan yang terakhir 2 kaki kita. Manakala berkaitan dengan telinga itu sunat. Bahkan memasukkan air ke dalam hidung sunat. Begitu juga kita membasuh terlebih dahulu kedua tangan kita juga adalah sunat, yakni sebelum berwuduk, termasuklah bersiwak ataupun menggosok gigi kita sebelum kita membasuh muka lah. Bukannya perbuatan itu berlangsung yang tidak kena pada tertib-tertibnya. Maksudnya jangan kita basuh kaki dulu, ataupun janganlah setelah kita basuh muka tiba-tiba kita pun bersiwak gosok gigi, sedangkan mesti adanya mualat. Mualat ni maksudnya tertib wal mualat. Maksudnya setelah muka jadi jangan tangguh lagi, terus basuh kedua tangan. Setelah 2 tangan maka jangan tangguh, terus sapu kepala, yakni dengan air pada kepala kita, maksud di atas rambut kita. Kemudian setelah menyapu air di atas kepala kita, terus mesti basuh kedua kaki kita. Jangan ditangguh-tangguh, sebab dalam mazhab Syafi'i kalau sekiranya dia tangguh, tidak ada mualat, bahkan tidak ada tertib, maka tidak sahlah wuduknya. Dalam kitab fiqh disebut, tidak cukup menyertakan niat dengan sesuatu sebelum muka. Maknanya di sini, sebelum muka, apakah amalan yang kita lakukan? Lebih-lebih lagi adalah amalan yang sunnah saja. Apa yang kita ketahui, amalan yang fardu, yang wajib waktu wuduk yang pertama, bahkan jadi rukun, iaitulah membasuh muka, dan sewaktu membasuh muka, niat di situlah. Tetapi kalau ditanya, nak niat dulu. Makna niat sewaktu mungkin kita basuh tangan, kedua tangan saja. Kita baca dalam hati kita lah, saja aku berwuduk kerana Allah. Tapi sewaktu dia basuh 2 tangan. Ataupun sewaktu dia baca niat itu, dia dalam hatinya, sewaktu dia berkumur-kumur, ataupun dia memasukkan air ke dalam hidung, intisar namanya. Kalau sekiranya intisyak, kemudian air itu dihembuskan keluar pula. 2 itu adalah amalan sunnah Rasulullah SAW. Ataupun dia bersiwak, maka perbuatan itu berlaku sebelum. Tetapi mungkin sewaktu bersiwak itulah dia pun telah membaca niat. Maka ini jawapannya. Tidak cukup menyertakan niat dengan sesuatu sebelum muka. Tidak cukupnya apa agak masuk. Sebab ni bahasa lama yang saya ambil ni, terjemahan ni. Maksudnya di sini, tidak memadai perbuatan satu
perbuatan yang diperintah dengan zat tadi, bizat, kalau sekiranya tidak kembali balik atas perintah yang pertama, gitu. Jadi perintah basuh tangan ni bukan perintah daripada yang pertama dalam Quran. Yang pertama dalam Quran itu basuh muka, gitu. Itu usul. Maksudnya dengan perbuatan sunnah sebelum membasuh muka seperti membasuh dua telapak tangan, berkumur, menghirup air ke hidung, ataupun seumpamanya seperti mana mengeluarkan air itu pula daripada hidung. Tidak cukupnya hal menyertakan niat dengan keduanya jika memang tidak ada bahagian wajah yang terbasuh bersama keduanya seperti kedua bibir. Sekiranya telah terikut basuh, maka cukup menyertakan niat dengan keduanya, namun dia ketinggalan pahala kesunatan intisyaq. Maknanya kalau sekiranya seseorang itu dia berkumur-kumur, tetapi dia meniatkan kumur-kumur ini dah termasuk pada bahagian wajah yang dia nak basuh juga, ataupun keduanya sekali. Lalu ulama kata kalau sekiranya perbuatan niat itu berlangsung ke waktu dia berkumur-kumur dengan niat bahawasanya ini dah termasuk sebahagian pada wajah yang perlu juga dia kenakan dengan air, maknanya bermula dulu dengan kedua bibirnya. Jadi ulama kata bermula kena dulu pada bahagian wajahnya pada kedua bibir mulutnya, barulah dia nak membawa air pada bahagian-bahagian yang lain. Tetapi kalau dia niat itu adalah pada basuhan wajah, maka sahlah wuduknya, dah kira sebagai satu niat. Akan tetapi sekarang kalau sekiranya basuhannya yang berada ataupun dengan air tadi kena pada kedua bibir mulutnya, kemudian pula dia berkumur-kumur, ini tidak ada kaitan dengan wajah yang hendak dibasuhnya, maka kalau sekiranya dia niat pada ketika itu, maka niatnya tidak dikira. Itu yang kita kena faham tu. Yang keempat, mengapakah diperintahkan membaca niat secara bersamaan ketika membasuh muka? Jawapannya, membaca niat secara bersamaan ketika membasuh muka diwajibkan adalah kerana bahagian wajah adalah bahagian yang pertama yang diwajibkan untuk dibasuh. Apabila disebut wajah ni sampai ke bahagian yang hampir dengan telinga juga kita ni, makna bahagian depan telinga kita. Maknanya kalau laki-laki ni pada jambang dia lah, kalau perempuan tidak ada jambang. Bahkan saiban tu sendiri maksudnya adalah jambang. Dan saiban tu bukan yang bermaksud, yaknilah rambut yang tumbuh di tepi-tepi telinganya tu. Ini bagi perempuan, kerana perempuan tidak ada saiban. Saiban hanya dimiliki oleh orang laki-laki sahaja. Yang kita kena faham apa yang disebut kembali balik pada usul. Oleh kerana itu apabila seorang wanita dia berwuduk, maka diwajibkan untuk dia membasuh kedua daripada bahagian rambut yang tumbuh hampir dengan telinganya. Kalau sekiranya rambut itu panjangnya 1 jengkal, maka wajib baginya datangkan air di pada kawasan tersebut lalu diurutnya agar basah keduanya. Mengapa agaknya kalau sekiranya tidak berbuat demikian, maka tidak sah wuduknya pada bahagian wajahnya. Begitu juga laki-laki, kalau sekiranya ada jambang di situ, tumbuhlah satu jambang lah. Lalu wajib juga baginya untuk membawa air dan basahkan di situ. Itu yang kita kena tahu juga tu. Manakala niat yang dibaca pada ketika itu merupakan niat yang menjadi rukun dalam wuduk itu sendiri. Dalam mazhab Syafi'i bahkan jumhur ulama. Jumhur ulama ni makna Maliki, Syafi'i dan juga Hambali. Niat tu jadi rukun dalam wuduk. Maknanya apabila seseorang membasuh wajahnya, makna mukanya pada basuhan yang pertama, maka bermulalah niatnya. Maka kalau sekiranya pada basuhan yang pertama tidak ada niat, maka tidak dikira. Lalu dia membasuh kali yang kedua. Kali yang kedua itu jangan beranggapan bahawasanya itu kali yang pertama. Mengapa agaknya? Sebab kalau tidak ada niat, tetap tidak dikira basuhan yang pertama. Maka oleh kerana itu, yang itu tidak dikira basuhan yang kedua. Jadi basuhan yang pertama itu mesti ada niat, walaupun mungkin itu dikira sebagai basuhan yang ketiga. Tapi basuhan yang pertama, kedua tidak ada niat, maka tidak dikira. Maka perlu dia mengulangi lagi basuhan pada wajahnya
dan disertakan dengan niat. Sahaja aku mengambil wuduk kerana Allah, dalam hatinya memadai. Ulama telah berijtihad bahawa niat wuduk dibaca, bukan dibaba ni, dibaca serentak dengan basuhan pertama pada bahagian muka. Jadi jangan kita tinggal amalan ini. Jadi jangan kita pula baca niat berwuduk ke suatu kita kumur-kumur, ataupun kita gosok gigi, ataupun kita basuh tangan ni. Tapi wuduk itu perlu tapi niat itu perlu dibaca, yakni sewaktu kita memulai bahagian wuduk yang pertama, iaitulah wujuhakum, kata Allah. Faghsilu wujuhakum, basuhlah ke wajahmu. Maksudnya dengan disertakan niat yang dibaca di dalam hatinya. Yang kelima, kaedah bacaan niat bagi seseorang yang berwuduk. Bacaan niat di dalam hati, maksudnya kita dah belajar, telah disepakati niat itu di dalam hati, bukan di lidah. Bagi orang yang sihat ketika berwuduk adalah makna orang yang tak sakit lah. Sebab apa? Sekiranya orang sakit, dia ada niat-niat khusus. Tapi kalau sekiranya dia tidak sakit, ikut saja ada 3 kaedah ni. Ataupun yang paling mudah sekali, sahaja aku mengambil wuduk kerana Allah. Kalau ataupun disebut sahaja aku berwuduk pun dah sah, kerana Allah itu tidak menjadi bacaan yang rukun di sudut niatnya juga. Atau ia boleh meniatkan melalui 3 kaedah niat di bawah. Apabila seseorang membaca satu niat daripada 3 kaedah niat ini, maka telah memadai. Maksudnya boleh pilih yang mana satu. Kalau dalam niat dia dah masuk satu daripada 3 ini, maka sahlah wuduknya. Yang pertama, niat untuk menghilangkan hadas, ataupun niat bersuci daripada hadas. Maksudnya dalam hatinya dia niat sahaja aku berwuduk untuk menghilangkan hadas, maka selesai. Bahkan kalau sekiranya dia sebut sahaja berwuduk pun dah selesai. Boleh juga dia kata, sahaja aku menghilangkan hadas kecil kerana Allah, sahaja aku bersuci kerana Allah, maka sah. Yang kedua, boleh juga dia meniat, yakni agar diperbolehkan solat ataupun selain pada solat daripada ibadah-ibadah lain yang tidak diamalkan kecuali dengan wuduk. Antaranya yang telah difatwakan oleh ulama, barang siapa yang nak menyentuh mushaf walaupun tak membacanya, cuma nak menyentuh mushaf yang tidak ada campur-campur dengan tulisan-tulisan yang lain, lalu berkewajipan, kata ulama, ini sepakat 4 mazhab, mereka berfatwa bahawasanya wajib kena ada wuduk. Maka seolah-olah dalam niatnya, sahaja aku mengamalkan amalan untuk memperbolehkan aku solat kerana Allah, maka amalan yang dimaksudkan itu adalah wuduk lah. Maka sah jugalah wuduknya walaupun tak niatnya dengan sebutan wuduk. Sebab wuduk itu sendiri bahasa Arab kan. Lalu kita terjemahkan berkaitan wuduk tu di sudut istilah, yakni untuk kesinambungan, untuk sahnya solat, maka tidak ada masalah lah. Pasal kata ulama sah lah. Dan yang ketiga, niat fardu ataupun niat wajib wuduk. Sahaja aku menunaikan kefarduan dalam bersuci kerana Allah. Sebab wuduk tu kan fardu kalau nak solat. Begitu juga wuduk tu dah memang sebahagian pada ibadah yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dipilihlah 3-3 ni. Tapi yang paling mudah sekali seperti mana yang saya bagi contoh ni lah. Sahaja aku mengambil wuduk kerana Allah. Maknanya kita tak kisahlah nak panjang ke pendek dalam niat, asalkan kembali balik pada 3 kaedah ini. Yang keenam, masih juga taharah berkaitan istinja. Adakah diwajibkan niat ketika beristinja? Istinja ni maknanya menyucikan kotoran ataupun najis dengan menggunakan air kah, menggunakan batu kah, ataupun apa-apa saja alat boleh, selagi mana boleh menyucikan akan najis tadi. Jadi ulama-ulama kita berfatwa tidak diwajibkan membaca niat ketika beristinja mengikut kesepakatan ulama. Dari sudut usul, istinja atau tinggal A itu adalah proses menghilangkan najis atau kotoran. Apabila kotorannya hilang, maka hilang juga hukum kenajisannya. Maknanya seseorang itu tidak dikatakan dia menanggung najis.
tetapi oleh kerana ada ibadah yang diwajibkan untuk ditunaikan dan wajib perlu ada wuduk, maka oleh kerana itulah terlebih dahulu sebelum dia melakukannya, contohnya solat, untuk dia mengambil wuduk terlebih dahulu. Akan tetapi kalau dia niat untuk beristinja tadi, menghilangkan kekotoran, adakah perlu dia niat juga seperti mana mengambil wuduk, niat untuk solat? Maka jawapannya tidak, dan ini telah disepakati oleh seluruh ulama-ulama kita. Selesai. Itu antara soalan yang berkaitan contoh dengan niat di sudut taharah. Ini yang saya ambil itu contoh-contoh ringkas. Dan ada juga persoalan tentang niat dan hubungannya akidah pun ada. Maksudnya di sini innamal a'malu binniyat. Jadi berdasarkan hadis Rasulullah SAW, bukan sekadar kita faham kalau tak ada niat satu amalan tak dapat pahala. Mana kalau nak dapat pahala mesti ada niat. Maksudnya di sini bahawasanya ya betul, benar, tapi bukan semua di sudut ibadah-ibadah mesti diperintah adanya niat, tapi ada juga yang tidak diperintah ada niat. Kalau sekiranya tidak termasuk ibadah yang nama ibadahnya bizat, itu yang saya tulis sebelum ni pun ada. Jadi selain daripada itu, maksud innamal a'malu binniyat juga bukan sekadar berkaitan dengan ibadah, solat, taharah, wuduk, tetapi ada kaitan juga dengan hal aqaid, maksudnya akidah kita. Adakah seseorang yang berniat untuk kufur dari Islam? Masuk kufur ni luaslah. Tapi apa pun masuk kufur di sini, dia tak mau jadi orang Islam lah. Dia niat aku tak mau jadi orang Islam. Hanya niat dalam hati. Dia tak bagi tahu orang pun. Dia bagi tahu diri dia. Melalui niat yang berada dalam hatinya. Contohnya, mahu melakukan satu amalan kufur atau amalan yang bersalahan di sudut akidah. So, umpamanya menyembah pokok, memuja duit, sujud selain pada Allah dengan niat mengagungkannya dan seumpama dengan itu. Apapun di sini, kita kena faham, yang saya tulis ini maksudnya adalah tidak berlakunya perbuatan tersebut secara zahirnya lagi. Tetapi niat itu telah berlangsung. Seolah-olah bayangan perbuatan kufur tadi telah muncul dalam dirinya walaupun belum dilakukan. Tetapi niat itu telah berlangsung. Makna dia telah memulai usaha untuk keluar daripada Islam, usaha untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersalah di sudut akidah, walaupun hanya sekadar satu lintasan yang berada dalam hatinya, ataupun sekadar yang diniatkannya itu yang berada dalam hatinya. Jadi kita lihat jawapannya di sini. Yang pertama, niat untuk melakukan perkara-perkara yang disebutkan di atas maksudnya perbuatan kufur yang salah pada sudut akidah, maka menyebabkan dia keluar daripada Islam. Di sudut akidah Islam disebut sebagai murtad, juga disebut sebagai riddah. Riddah ni maknanya orang-orang yang murtad lalu dia beranggapan dia tidak murtad, itu nama dia riddah. Walaupun perbuatan yang diniatkannya itu belum lagi berlaku. Paling mudah contoh, aku nak keluar Islam, dia duduk sebut dalam hati dia. Jadi soalannya, adakah dia telah keluar Islam? Ya. Walaupun belum lagi nak keluar Islam, makna perbuatan belum berlaku, tetapi dengan niat yang menyebabkan dia keluar daripada Islam. Contoh lainlah, sekarang ni waktu pagi, kata malam nanti bila terbenam matahari, aku nak keluar Islam. Siang ni aku nak Islam lagi. Maka telah kafirlah dia sewaktu dia membawa niatnya tadi. Apatah lagi kalau niat tadi dia zahirkan dengan satu lafaz yang diucapkan lalu diberitahu pada orang lain pula. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam perbahasan akidah Islam, ulama-ulama menyebutnya pada perbahasan perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu murtad, dan di antaranya ialah niat untuk melakukan sesuatu yang menyebabkan dia murtad. Maksudnya kalau perbuatan itu dilakukan, maka jelaslah memang dia melakukannya, dia mengakuinya, maka dia telah murtad. Cuma sekarang ni perbuatan itu belum lagi dia lakukan, tetapi gambarannya telah ada. Cuma dia mempunyai niat untuk melakukan perbuatan kufur itu. Maka ulama kita jawab bahawasanya dia telah jatuh murtad. Yang ketiga,
dalam perbahasan yang ditanyakan. Hukumnya kembali kepada gambaran kepada perkara-perkara yang menyebabkan berlakunya kemurdatan, maknanya menyebabkan keluar Islam. Dari sudut i'tiqad, maknanya keyakinan hati. Selain itu, dengan ucapan dan perbuatan yang jelas menyalahi akidah Islam juga boleh menyebabkan berlakunya kemurtadan, maknanya keluar daripada Islam. Jadi soalan yang ditanyakan ini dia kembali balik pada i'tiqad, iaitu keyakinan hati. Maksudnya mengapa ulama berfatwa dia murtad walaupun dengan niat? Disebabkan apa dia bila dia berniat untuk keluar pada Islam, maka dia juga telah mengisytiharkan dia tidak yakin lagi dengan Islam. Makna i'tiqadnya itu batal, gugur, runtuh, maka menyebabkan dia bukan orang Islam. Tu yang ulama fatwa dia telah murtad. Maknanya ini murtad bukan pada perbuatan, bukan pada ucapan, ni hanya pada i'tiqad. Sebab dia yakin bahawasanya bukan Islam saja agama yang betul, agama lain pun betul juga. Lalu walaupun sekarang ini dia kata masih Islam, tapi i'tiqadnya begitu. Bahkan dia bercita-cita, mungkin dia berazam ataupun dia niat untuk satu hari menganut agama selain pada Islam. Maka jelas dalam jiwa yang ada dengan niat demikian, maka menyebabkan dia telah murtad dalam Islam. Yang keempat, selain daripada itu, daripada hukum uruf, yakni hukum kebiasaan, seseorang yang berazam, sebab kebiasaan ini uruf terkadang azam, seperti mana seseorang berazam untuk dapat kedudukan sekian-sekian, ataupun di sekolah dulu dia berazam untuk dapat tokoh pelajar, ataupun berazam untuk cemerlang dalam mata pelajarannya. Itu uruf sebenarnya. Keazaman itu adalah uruf. Seseorang yang berazam dan bersedia untuk murtad walaupun belum melakukan tindakan yang menyebabkan dia murtad, juga hukumnya dia telah murtad ketika berazam untuk murtad. Maksudnya barang siapa ada azam, sebab azam ni kan satu usaha yang bermula pada hatinya juga, bermula pada jiwanya juga, sehingga bersama dengannya adalah akal, maka dia juga dihukum murtad kata ulama-ulama kita, walaupun hanya sekadar sebuah keazaman. Termasuk juga seseorang yang membuat satu rencana untuk murtad. Makna rencana di sini adalah satu bayangan, peringkat demi peringkat, sehingga yang terakhir bahawasanya dia akan keluar daripada Islam. Maka kata ulama-ulama kita, maka kalau sekiranya dia buat satu rencana untuk murtad, maka sewaktu dia merancang untuk murtad, makna peringkat-peringkat tadi yang telah dirancangnya, maka dia telah jatuh murtad, makna jatuh kafir dah. Yang kelima, seseorang yang merancang untuk memurtadkan seseorang. Dia kata di Islam, tapi dia merancang untuk orang ni dikafirkannya, maka juga di sudut akidah Islam dia telah jatuh murtad kerana rancangan tersebut kembali balik kepada usul niat untuk murtad. Maknanya dia niat untuk memurtadkan orang tanpa dia sedar diri dia sendiri telah murtad. Atau yang keenam, contohnya dia berniat atau berazam untuk mengatakan dalam hatinya, esok aku akan keluar Islam. Atau dia berkata, sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak membantuku untuk keluar daripada masalah hidup, maka aku akan keluar Islam. Maka ketika itu juga dia telah jatuh kafir, maksudnya telah jatuh murtad. Ini juga kita kena tahu, ini juga kita kena faham. Kan esok ni dia nak keluar Islam, tapi kata ulama, esok yang diniatkan itu benar daripada dia, benar daripada i'tiqad dan keyakinannya, walaupun sekadar lintasan hati, dan dia kata ini adalah daripada aku, maka dia juga telah murtad pada ketika itu.
Lebih-lebih lagi dia meletakkan satu-satu syarat, maksudnya dia susah, lalu dia berdoa kepada Allah. Kemudian dalam diri dia, dia buat satu syarat lagi. Kalau sekiranya Allah tak membantuku, maka aku akan keluar daripada Islam, ikut agama lain. Maka kalau sekiranya dia tetap meletakkan syarat, kalau ada satu syarat ke 1000 syarat sekalipun, selagi mana niat untuk keluar pada Islam tanpa ada syarat, tetap juga dia telah murtad. Kita tak kata akan murtad, seperti mana esok tu juga akan datang esoknya. Akan tetapi telah juga murtad, makna ketika dia meniatkan perkara tersebut. Ini kembali balik pada innamal a'malu binniyat tu juga. Atau dia berkata sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala tidak membantu untuk keluar pada masalah hidup, maka aku akan keluar Islam. Maka ketika itu juga dia telah jatuh kafir, iaitulah murtad. Yang ketujuh, antara contoh yang lain dia berkata, niat aku minum arak adalah untuk makin kuat beribadah kepada Allah. Adakah orang niat minum arak sehingga itu niatnya? Kalau sekiranya ada begini, ini bukannya untuk memuliakan Islam, tapi untuk menghina Islam. Atau dia berkata, aku niat berzina agar melayakkan aku masuk syurga tanpa hisab. Atau dia berkata, malam ini aku nak makan babi agar imanku bertambah. Maka niat seperti ini juga menyebabkan dia murtad. Itu juga kita kena faham dalam hal ini. Perkara ini kembali balik pada perbahasan usul, makna usuluddin, usul akidah, yakni niat melakukan sesuatu perkara haram dengan tujuan untuk menghina Islam, maka murtadlah. Mustahil seseorang meniatkan perkara di atas dengan niat untuk memuliakan Islam. Mustahil, ya. Seperti mana aku niat minum arak ni agak kuat lagi beribadah kepada Allah. Jadi mustahil. Ini adalah satu kaedah yang dibenarkan dalam Islam. Sebab dalam qawaid fiqhiyah pun ada disebut bahawasanya bukan semua daripada apa yang dihajati itu sehingga semuanya boleh menjadi halal. Maknanya perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disebabkan hati ini nak juga, maka tiba-tiba dia boleh jatuh pada halal. Seperti mana contoh, kalau sekiranya seseorang tu berlakon, dalam lakonan tu ada adegan memegang sana sini, cium pada pipinya, berpelukan. Kemudian pula kita pun tanya, bukankah itu semua haram pada Islam? Lagipun itu bukannya mahram awak, orang perempuan yang awak peluk bukannya isteri awak. Lalu apa dijawabnya? Ini sekadar sebuah lakonan. Bahkan itu anak saja, aku ni ibu, tetapi hanya sekadar lakonan. Soalannya, adakah ketika mana dia berlakon maka jatuh halal perkara tersebut? Tetapi apabila setelah berlakon maka jatuh haram, maka halal sekejap, kemudian haram sekejap. Maka siapakah yang sebenarnya yang menetapkan halal dan haram? Allah Ta'ala ataupun akal kita ataupun nafsu kita? Jadi begitu juga dalam hal-hal ini, sebab dia ada kaitan dengan i'tiqad, dia berkaitan dengan akidah Islam. Maka niat seperti ini juga menyebabkan dia murtad. Mengapa agaknya? Kerana kembali balik pada usul, ini tandanya dia menghina Islam. Pada hakikatnya dia menghina Islam, bukan memuliakan Islam. Contoh pada usul, membaca Alhamdulillah setelah mencuri. Maknanya dia dah mencuri, dia merompak, jadi susah orang tu. Dia simpan duit, kita pergi curi duit dia. Lebih-lebih lagi duit yang kita curi tu pula duit orang yang susah dalam kehidupannya. Kemudian pula bila selesai, bila dah dapat duit orang tersebut, Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab tidak nampak, makna tak ada orang nampak dia. Bahkan tak ada kaitan pun, dah tunggu setahun, polis tak cari pun, maka dia pun Alhamdulillah. Itu. Membaca Bismillah ketika minum arak, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Lalu dia kata pada kawan-kawan, wahai kawan-kawan, arak ni haram, tapi boleh jadi halal kalau kita mulai membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum kita nak minum. Maka dia juga murtad. Mengatakan zina dengan suka sama suka adalah halal, maka contoh-contoh ini menyebabkan dia murtad. Makna zina kalau sekiranya memaksa antara satu sama lain, maka itu jatuh haram. Tapi kalau suka sama suka, dia kata halal. Ini semua menyebabkan seseorang itu jatuh kepada murtad.
Termasuklah apabila seseorang itu adanya i'tiqad. Maksud i'tiqad di sini seperti mana contoh Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran bahwasanya Nabi Isa alaihi salatu wasalam itu tidak dibunuh, dia juga tidak disalib, tetapi walakin subbiha lahum. Tetapi ada seseorang yang lain yang seumpama dia, mukanya, kulitnya, tinggi rendahnya, yang dibunuh oleh Bani Israel ataupun orang-orang Yahudi. Tetapi kita beriktikad dan kita yakin bahawasanya Nabi Isa alaihi wasallam tidak akan turun disebabkan dia telah mati sebenarnya, telah dibunuh oleh ahli kitab yang terdahulu. Maka kita telah meninggalkan beriman terhadap apa yang telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran. Maka kafirlah maksudnya, murtadlah dia, yang keluar daripada Islam. Yang ke-8, selain niat dan azam boleh menyebabkan murtad. Seseorang yang merasa bimbang, maknanya di sudut bahasa Arab disebut taradud, itu yang sebimbang, sama ada dia masih Islam ataupun telah keluar pada Islam, akan tetapi perbuatannya yang menyalahi akidah Islam telah dia lakukan, maka dia dianggap telah murtad. Sebab satu perbuatan yang dia lakukan itu memang salah di sudut akidah Islam, bahkan dia sengaja melakukannya, tetapi diri dia masih bimbang. Bimbang di sini sama ada dia masih Islam ataupun telah keluar pada Islam. Dia pun meraguinya, padahal sebenarnya dia tak perlu meraguinya kerana perbuatannya itu telah jelas menunjukkan dia telah keluar daripada Islam. Maka jawapannya adalah dia telah murtad juga. Termasuklah dia bimbang sekiranya dia meneruskan menjadi orang Islam, maka dia akan dibunuh, maka terus dia meniatkan untuk murtad terlebih dahulu, maka hukumnya dia telah murtad. Seperti mana contoh ni, besok dia kata, kalau sekiranya aku masih mengatakan aku Islam, maka orang tu akan bunuh aku, maka lebih baik hari ini lagi aku keluar Islam. Maknanya dengan kerelaan hatinya, maka dia pun keluar daripada Islam melalui niatnya, tetapi perbuatan itu akan berlangsung pada esok sehingga dia menyatakan dia telah keluar daripada Islam, tetapi niatnya hari ini. Perbuatan yang akan dilakukannya itu besok. Seperti mana contoh, orang tu akan perintah kalau sekiranya awak tidak sembah, maka awak akan dibunuh. Maka dia pun mulalah menyembah patung-patung yang diperintahkan untuk disembahnya. Tetapi kalau sekiranya tidak pernah niat bahawasanya dia keluar dari Islam, bahkan perkara ini berlaku atas paksaan dan dia tidak pernah rela bahawasanya itu adalah Allah Ta'ala ataupun Tuhannya, maka tidak menyebabkan dia jatuh murtad kerana perkara itu berlaku atas paksaan. Tapi kalau sekiranya dalam kerelaan diri dia, seperti pada contoh keluar daripada Islam, itu kerelaan diri dia sebelum berlakunya perbuatannya akan berlangsung esok hari ini, maka dia telah murtad. Yang ke-9, akan tetapi seseorang tidak dianggap telah murtad sekiranya dia hanya membayangkan orang-orang yang telah murtad atau membayangkan kata-kata sebagian orang yang mengatakan sifat Allah seumpama makhluk, atau Allah bertubuh, berduduk tinggal, berjisim, beranggota atau seumpamanya, atau membayangkan seseorang yang memuja Al-Quran, maka tidaklah dia menjadi murtad kerana perkara yang dibayangkan itu bukan daripada dirinya atau gambaran-gambaran yang sengaja direkanya. Maknanya dia tidak murtad kalau cerita orang yang murtad. Begitu juga dia cerita tentang tanda-tanda orang yang murtad, takkan dia yang menceritakan tanda-tanda orang murtad lalu juga dia akan murtad ataupun dia telah murtad. Tidak begitu. Jadi oleh kerana itu yang ke-9 ni yang saya tulis, kalau sekiranya ada kaitan dengan murtad tetapi bukan diri dia, orang lain, cuma dia bercerita kemudian pula dia mengisahkan mengapa ke orang itu murtad, maka tidaklah dia murtad. Begitu juga orang yang telah murtad termasuklah juga mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala adalah makhluk. Allah pun macam manusia juga, sama dia kata. Semua dia hebat saja daripada manusia. Lalu juga murtadlah. Kita hanya menceritakan, bukan kita maksudkan ya kita seolah-olah mengiyakan betul. Kalau kita mengiyakan betul, kita juga telah murtad. Dan yang ke-10, akan tetapi barang siapa di dalam hatinya yang mengatakan bahawa hukum murtad adalah dibolehkan dalam Islam, kerana Islam tidak pernah memaksa seseorang untuk berpegang teguh atau berterusan hidup dan mati sebagai Islam,
Maka barang siapa yang mengatakan demikian walaupun dalam hatinya dan menjadi i'tiqadnya, maka dia murtad pada ketika itu. Maksudnya kalau sekiranya dia mengiyakan, dia kata dia tak murtad di Islam, orang lain yang murtad, tetapi baginya janganlah salahkan orang yang nak murtad sebab itu haknya. Maka Islam tidak pernah pun menghalang untuk dia ataupun seorang Islam untuk keluar pada Islam. Maka barang siapa yang mengiyakan bahkan dia menyokong ini, maka dia juga telah murtad daripada Islam. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi kefahaman terhadap apa yang kita pelajari pada malam ni. Lebih-lebih apa yang kita pelajari ini masih berkaitan dengan niat. Balik dan kita niat hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, insyaallah. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min 'adzabil nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin. Jazakallah khairan jazak. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Sama-sama. Sama-sama.